Tuan-tuan, kita sambung lagi huraian ataupun penjelasan saya berkaitan dengan tiga beradik. Tetapi untuk portion ataupun klip kali ini, saya akan spesifik kepada dua beradik yang awal, iaitu abang dengan kakak. Yang mana si abang kita sebut sebagai harta modal sekarang ini, dengan syarat barunya aset itu diperoleh pada harga RM2,000 ke atas, mahupun si kakaknya aset alih bernilai rendah yang semudah vice versa, tuan-tuan, nilainya RM2,000 ke bawah. Okey. Dalam pada itu, sebagai pengenalan awal juga untuk sesi ini, kita kena pergi kepada sejarah pengurusan aset. Tidaklah terlalu lama, tuan-tuan, iaitu sekitar 2007. Pada ketika itu, dengan keluarnya Pekeliling Pembendaraan Bilangan 5 tahun 2007, yang secara langsung ketika itulah baru keluarnya secara proper kita panggil TPA, Tata Cara Pengurusan Aset. Sebelum-sebelum itu, pengurusan aset ni dalam bentuk banyak pekelilingnya, SPP, PP, juga SAP. Jadi sebagai pegawai baru maupun pegawai lama, kadang-kadang kita agak confuse kita nak refer. Jadi mulai Bilangan 5 2007, pihak Treasury telah memulakan satu buku khas kita panggil Tata Cara Pengurusan Aset, yang mana masa itulah 2007 ni lah lahirnya borang-borang yang kita panggil surat beranak dan seterusnya, daftar-daftar yang kita sebut sebagai QPA. Sebelum 2007 bukan QPA. Sebelum 2007 dalam bentuk daftar-daftarnya seperti Q312 maupun Q313 dan seterusnya mulai 1/1/2007. Kadang orang bertanya, starting dia cut off pointnya bila Encik Mio? Jadi mulai 1/1/2007, maka seluruh pengurusan aset kerajaan Malaysia perlulah didaftarkan maupun pengurusannya, formatnya dalam bentuk QPA bermula dengan QPA 1. So dalam hal ini kita tak pergi kepada semua QPA. Bagi tujuan pengenalan kepada harta modal maupun aset alih bernilai rendah, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan QPA yang nama lain pula. Saya raikan, kelas saya ni kelas layman, tuan-tuan. Kita tak cerita ayat-ayat yang bombastik. Jadi seawal tadi saya sebut tentang tiga beradik, metafornya dan seterusnya. Saya raikan banyak juga agensi pegawai awam akan sebut surat beranak. So dalam pengurusan aset, surat beranak itu, pengurusan aset alih, surat beranak itu, kita nama sebenarnya adalah QPA 2 bagi harta modal dan seterusnya QPA 3 bagi inventory. Ketika itulah lahir satu istilah lain yang dipanggil inventory. Jadinya kita hold sekejap tentang nilai baharu. Kita cerita nilai seawal 2007, yang mana ketika itu syarat aset alih yang dipanggil sebagai harta modal, nilai perolehannya adalah RM1,000 ke atas. Okey. Berlawanan vice versa dengan si kakak itu dipanggil inventory. Jadi nilai perolehannya RM1,000 ke bawah. Okey. Harta modal, surat beranaknya dipanggil QPA 2 dan seterusnya inventory, surat beranaknya dipanggil QPA 3. Apakah perbezaan antara QPA 2 dan QPA 3? Betul, sudah pasti seawal namanya mahupun nombornya 2 dengan 3. Tetapi masa ni 2007, format untuk QPA 2 dia ada ruangan lampiran untuk kita rekodkan segala butiran penyelenggaraan. Walau bagaimanapun, untuk format QPA 3 tiada ruangan untuk dicatat sebarang rekod penyelenggaraan. Justru ketika 2007, pihak Kementerian Kewangan, saya suka sebut Treasury, mensyaratkan pula walaupun aset itu diperoleh pada nilai RM1,000 ke bawah, tetapi sekiranya aset itu perlu diselenggara secara berjadual, maka perlu direkodkan dalam format harta modal QPA 2. Syarat-syarat itu bagi saya sebagai desk officer ketika itu pun agak memeningkan. Kita confuse. Berdasarkan nilai, dia sentuh tentang inventory bawah 1,000, tetapi dia ada syarat pula yang perlu diselenggara berjadual. Justru kita kena rekod pula dalam QPA 2. Atas sebab itu juga, ada juga contoh-contoh aset lain yang nilainya lebih 1,000, tetapi syarat Kementerian Kewangan ketika itu perlu pula rekod di dalam inventory ataupun QPA 3. Contoh pula seperti potret-potret, hamparan, permaidani, kita sebut kapek, saya suka sebut permaidani, mahupun blinds, langsir dan sebagainya. Kalau nilai perolehan itu lebih 1,000 pun tetap
kena record bawah inventory. Jadi itulah antara isu-isu sekitar 2007 yang menyebabkan banyak agensi kurang mahir maupun kurang faham. Jadi atas kefahaman masing-masing, aset-aset tersebut direkod sesuka hati ke dalam kedua-dua format ini. Kita raikan contoh yang selalu saya jumpa sebagai desk officer tempoh hari maupun sebagai penceramah sekarang ini, terdapat lagi aset-aset yang direkod dengan format lama, tetapi kaedah penetapan QPA itu masih dalam keadaan tukang rekod itu ataupun pegawai pendaftar aset itu tidak faham. Contohnya, saya suka bagi adalah dalam konteks printer. Okey, tuan-tuan jangan terbayang printer yang besar-besar. Ini semudah printer yang personal di atas meja kebanyakan pegawai maupun staf-staf kita. Dalam keadaan harganya sekitar mungkin dalam 4 ke 500 ringgit sahaja. Tetapi majoriti tuan-tuan boleh semak, mungkin di pejabat tuan-tuan pun sama, mereka record di dalam format QPA 3. Walaupun kerana berdasarkan nilainya 3 ke 400. Tetapi ada juga kes yang mereka record atas printer yang sama, nilai 3 ke 400 tu ke dalam format harta modal. Mereka faham nilainya sepatutnya inventory, tetapi mereka record ke dalam format harta modal kerana mereka faham pula seterusnya printer tu Encik Mio, kami faham, tapi kami record bawah harta modal sebab printer tu dia perlu selenggara secara berjadual. Okey, seterusnya persoalan saya kepada tuan-tuan sendiri pun, apakah definisi penyelenggaraan berjadual? Sebab kelas ini kelas video, jadi saya tanya, saya jawab. Penyelenggaraan berjadual tuan-tuan semudah kalau kita beli aset, kita buka kotak, ada users manual, ada buku servis. Yang itulah penyelenggaraan berjadual. Maksudnya pihak pengilang telah menetapkan this kind of asset perlu diselenggara secara berjadual. Dalam konteks printer tadi, ya. Tapi pemahaman orang-orang kita, kawan-kawan kita ni, semudah mereka bayangkan penyelenggaraan berjadual tu apabila cukup masa printer ataupun toner itu ditukar, diganti, cartridge itu diganti. Yang tu bukan penyelenggaraan berjadual yang dimaksudkan. Yang tu berdasarkan penggunaan, usage. So, orang yang macam saya maupun kawan-kawan yang kami ni jarang guna printer, kita banyak perkara-perkara yang penting baru kita print. So, printer personal saya, tonernya setahun ataupun 2 tahun baru kita tukar tonernya. So, dia tidak berjadual. Berbanding perempuan yang kerap di pejabat, macam-macam tuan print, tak cukup dengan surat-surat, email tuan print. Mungkin juga musim-musim perayaan tuan print resepi maupun tuan print lirik lagu. Jadi printer tuan-puan, tonernya lagi keraplah ditukar. Jadi sebagai contoh, yang tu bukan penyelenggaraan berjadual. Yang tu berdasarkan penggunaan.